Boleh dengar tak? Boleh. Okey, selamat petang Puan Nani. Nama saya Nur Azizah binti Idris. Pelajar UUM tahun 3, semester 7. Selamat petang Puan Nani, nama saya Mori Muhammad. Saya dari Indonesia, jadi mohon maaf bila bahasa Melayu saya kurang baik. So, good. Greetings. Sila yang ingin perkenalan. Okey. Go on. Nur Akmal, boleh introduce? Tak dengar. Tak dengar Nur Akmal. Your voice muted. Tak boleh dengar suara. Suara tak ada. Tak ada suara. Rashidatul dulu lah. Introduce Rashidatul. Boleh proceed dengan orang. Selamat petang Puan Nani. Nama saya Nur Rashidatul Musna, boleh panggil Musna. Saya dari Perak. Lanjut Aina boleh? Selamat malam Puan Nani. Nama saya panggil Aina, pelajar semester ke-7. Hello, boleh dengar tak? Boleh. Boleh? Boleh. Okay. Hai, selamat petang Puan Nani. Nama saya Abu Ekati binti Rosli. Saya semester ke-7. Saya berasal daripada Perak. Perak. Dua orang daripada Perak Oh, Rashidah tu orang Perak. Oh, Perak dekat mana tu? Saya kat Bagan Serai. Cerai. Yang lagi seorang Saya dekat Taiping. Okey. Saya pun orang Perak tapi saya dulu dekat Lumut. Oh, dekat je. Sekarang saya menetap dekat Jitra. Oh, dekat Lah. Okey, saya kenalkan diri saya lah. Boleh. Okey, nama saya Puan Nani Mala, anak perempuan Ramasami. Boleh panggil Kak Nani je lah, tak payah panggil puan-puan, kita panggil Kak Nani. Kanani, okey, Kanani. Saya dah berkahwin. Saya ada anak 3 orang. Seorang puteri, 2 orang putera. Okey, sekarang saya buka bisnes sendiri. Sebelum ni saya seorang instruktor. Pernah dengar tak sebelum ni jurulatih PNKM? Jurulatih? Instruktor untuk PNKM. So sekarang saya dah berhenti, saya buat bisnes sendiri. Tahap pendidikan saya sampai diploma. Sekarang pun saya tengah berusaha lah untuk nak buat lanjutan lagi untuk bidang bisnes saya lah. Salah satu step adalah untuk yang ni lah, yang pertama saya ambil langkah yang pertama lah kan. Saya pun baru lagi dalam bidang perniagaan saya. Okay, ada tak yang lagi nak tanya apa-apa? Puan Kak Nani tak tahu lecture kita Prof. Asmalode tahu? Karena boleh bisa kau boleh tahu tak? Kak Nani, do you know, tahu lecture kita tak? Profesor Asmalode, do you know our lecture? Maksud dia, soalan dia soal ada Kak Nani kenal ke dengan lecturer kami, pensyarah kami? Kenal? Saya student dia. Student. Saya best, saya pun banyaklah belajar dengan dia. Saya pun dalam proses pembelajaran lah. Saya banyak benda nak tanya ni lepas ni tentang pengiraan tu, saya akan tanya nanti. Okey. Kami akan bantulah dalam proses tu. Okey, saya rasa kita boleh start. Pada bagi tahu.
Saya Oh, rasa kita dah boleh start dengan soalan-soalan yang perlu ditanya. Okey. Dari Tak payah kita buat protokol, kita buat sempoi. okey Kak Nani. So, Kita sama-sama belajar. So macam yang Puan Nani tahu, kami daripada Admire Gifting, kami menawarkan servis untuk membuat penyata kewangan secara percuma kepada usahawan-usahawan kecil. Jadi kami nak bantu Kak Nani lah untuk merekod segala transaksi perniagaan Kak Nani, mungkin dalam bentuk yang lebih formal lah. Aha. Okay, jadi untuk kita tapi sebelum tu kami ada sediakan satu kontrak lah antara Puan Nani dan juga kami yang menyatakan bahawa segala maklumat yang kami dapat daripada Puan Nani kami tak akan menyebarkan kepada orang lain. Ini hanya untuk tujuan pembelajaran kami saja. Ya betul. Jadi untuk kita bantu Puan, Okey. kita nak tahu sedikit tentang perniagaan yang Puan Nani jalankan. Mungkin kita beritahu nama perniagaan, bila perniagaan mula dijalankan dan apa produk yang Puan Okey, keluar. kita teruskan dengan soalan satu persatu nanti senanglah untuk yang apa. Saya nak panggil macam mana? Panggil adik-adik ke? Panggil macam mana? Panggil adik-adik lah senang. Adik-adik. jadi boleh lah. So adik-adik boleh ambil data seterusnya lah. Okey, macam soalan pertama, saya mulakan perniagaan saya kira dah genap setahun lah. Saya baru lagi proses pembelajaran. Okey. Yang kedua, nama perniagaan saya buat Mala Home Bakery. Kalau tak tahu spelling nanti saya akan hantar dalam grup kita. Mala Home Bakery. Nama dipilih oleh suami saya. Dia suka saya panggil saya Mala, so kita pun buatlah macam home bakery tu. Untuk nak buat apa kek-kek tu saya belajar dululah. Saya belajar macam sekarang kan COVID adalah satu permulaan untuk saya lah. Sebab masa tu kita semua duduk dalam rumah tak tahu nak buat apa. So masa tu saya buka jalan lagi untuk nak memperkembangkan perniagaan saya. Bagi saya COVID membuka peluang kepada saya lah. Lagi? Macam Puan Nani cakap harus tahun mulakan perniagaan. Ya. Kalau macam kita tahu sejak COVID ni banyak perniagaan yang tutup kan? Perniagaan yang Tak clear lah. dengar? Dia putus-putus. Tak clear. Macam sejak COVID ni kan banyak perniagaan yang baru tutup kan? Macam banyak perniagaan yang orang kata bungkus. Kan rasa tu your connection low, bit scuff. Connection low. Kalau sekarang But still scuff. Yes, what you want. Saya akan teruskan dengan apakah cabaran dan halangan sejak mula berniaga? Madam, Mike. Kak. Kak. Sorry. Okay, sorry. Cabaran yang dalam setahun ni, cabaran tu sebab ramai yang buka bisnes kan, sebab ramai yang tak berhenti kerja. So makanan tu adalah keperluan asas. Semua orang nak hidup mesti kena makan. So mereka akan carilah ke mana dapat makanan yang paling murah, sedap dan senang didapati. Macam sekarang konsep dia senang je. Depan rumah orang kata apa, sampai rumah depan rumah kita dah sampai dah makan. Kita pesan je dah ni dah. Dulu kita kena pergi tunggu, kena baris. Sekarang tak payah dah. Kita tekan je dah sampai dah makanan. Macam tu lah. So mula-mula saya pun tak tahu, saya pun tunggulah customer datang ambil. Lepas tu
customer complain, boleh tak hantar sampai rumah saya? Saya tak dan lah. Saya tak boleh ambil waktu yang saya tentukan. Macam saya ada 5 orang nak ambil kek. Seorang nak ambil pukul 4, seorang nak ambil 4 suku. Tapi tak ada orang nak ambil, saya nak pergi hantar pun sebab kod pun saya buat sendiri. Saya buat kek, saya buat COD semua saya buat sendiri. Saya tak ada kaki tangan. Cuma suami saya bantu beli barang saja. Yang lain-lain saya kena buat. So masa tu cabaran saya menghadapi adalah macam customer request tu kadang-kadang saya tak dan nak buat. Lepas tu customer minta suruh hantar sampai rumah. Lepas tu customer komplain, bukan komplain lah, macam permintaan daripada customer lah. Saya beli dekat sana, mereka boleh hantar sampai rumah saya. Saya beli dekat ni tak boleh hantar ke, macam permintaan lah. So permintaan customer kita kena tunaikan lah. Macam tu lah, sebab dari segi situ kita dapat rezeki kan. So kita pun terpaksa lah kena buat. Macam tu lah. Cabaran tu masa tu memang apa yang kalau kita nak hari ni kita nak capai target kita tu, mesti kita kena pergi hantar. Sebab ramai yang suka, mereka tak nak keluar dah. Sebab situasi sekarang kan. So terpaksa lah kita pun kena ambil risiko, kita hantar dia sampai depan rumah dia. Lepas tu kita ambil lah charge-nya. Okey, faham. Soalan seterusnya, berapakah modal permulaan untuk perniagaan, untuk mula perniagaan? Apa sorry? Berapakah modal permulaan? Excuse me. Modal tu kan, bagi saya tak hutang tau. Modal saya keluar pun saya rasa dalam macam 300. Mesti orang tak percaya sebab saya beli barang sikit. Mula-mula asasnya saya beli untuk nak buat dekat rumah saja. Tak ada idea pun untuk nak buat bisnes. Tapi maksud saya dah beli dah barang sikit-sikit. Lepas tu baru saya tambah beli barang macam pen, lepas tu piping bag, macam tu adalah barang-barang keperluan untuk kita nak buat jualan tu. Mesti kena ada keperluan asas dia. So lepas tu saya ambil lah duit yang simpanan saya guna macam tu je, sikit-sikit. Lepas tu saya dah dapat banyak order tu, tempahan tu. Daripada keuntung tu saya beli barang. Saya tak nak kacau dah simpanan saya apa-apa, saya tak nak ambil dah. Saya ambil dari segi untung tu, saya guna untuk beli barang keperluan untuk perniagaan saya. So saya tak payah hutang dah. Saya tak nak fikir pasal hutang-hutang dah. Sebab saya nak buka banyak besar pun tak ada lagi. So saya buat ikut kemampuan saya tak nak fikir benda hutang-hutang. So saya buat simple, short and sharp. Saya guna duit untung saya beli barang. Itu salah satu strategi lah untuk diri saya. Hello? Boleh terus. Dengar tak? Dengar. Jawapan dapat. Jawaban tak? So you do not like debt or borrowing money, but only use the profit 100%. Ya. Sebab masa sekarang ramai yang nak cari benda yang mudah, benda yang sedap, yang tambah banyak-banyak dah, simple dan sedap. So kita ikut proses sekarang je. So tak payah beli banyak-banyak barang. Orang akan ubah. Kalau kita dah fokus satu benda, kita beli banyak-banyak barang, nanti kita tak dapat nak buat benda tu, dia akan rugi balikan kita. Saya tak mahu macam tu. Efisien tadi. Hello? Dengar. Hello, dengar tak? Dengar. Mungkin karena ini sedang ngurus anak. Hello? Dengar?
Okey, Puan, jadi macam selepas tahun buat perniagaan ni, adakah Puan masih buat di rumah ataupun ada sewa di kedai ke apa? Ada saya buat dekat rumah saja. Saya guna dapur saya sendiri. Maksudnya tak adalah sewa premis ke apa kan? Tak ada. Saya akan bila ambil buat di rumah, Ya, teruskan. Ya, jadi teruskan. bila buat di rumah ni, ya. Ada tak Puan simpan macam resip-resip beli barang, bil-bil? Ya, saya simpan. Okey, jadi kalau kami nak bantu Puan untuk buat penyata kewangan tu, Puan setuju untuk bagi kami tengok dokumen-dokumen tu Puan? Boleh je, setakat ni memang tak ada masalah pun. Sebab saya pun tahu juga macam mana nak kira-kira kan. Tapi mungkin kami perlukan hanya untuk bulan November saja. Kita Boleh. masa jumpa pun singkat kan? Ya, boleh. November saja. November lah saya buat Deepawali kan saya buat kek kan. Adalah banyak resit nanti. Bolehlah guna resit tu. Deepavali sale banyak sikit lah kan? Saya buat macam open order. Macam Deepawali saya ambil open order plain cake. Saya buat lah. Lepas tu saya dapat lah banyak 10 biji. Sebelum 10 biji tu kita kira lah telur berapa biji ni semua. Saya simpan resit. Saya ikat siap-siap semua. Pas Deepavali banyak jualan. Sorry? When Deepavali you have so many orders Yes. and events. Ini resit dia. Saya susun ikut tarikh pembelian. Nanti senang kita nak kira-kira apa dia macam mana kan. Ada lagi soalan? Kita teruskan. Nak teruskan untuk sesi 2 ke Puan? Baiklah, habiskan je. Boleh je. Macam saya nak tanya kan, kalau kita guna ledger dengan macam bil-bil macam ni kan, macam kita dah dapat bil tu, macam mana kita nak catatkan dalam ledger tu Ke saya salah tanya soalan ni. Panjang lah cerita. Panjang Okey, tak payah. Kita teruskan dulu sesi 2, nanti last baru macam benda ni. Tapi nanti mungkin kita boleh buat sama-sama kan? Okey. Kami boleh bantu, tapi buat masa sekarang kami fokus untuk bertanya soalan-soalan berkenaan yang kita orang nak buat dulu. Nanti apa-apa kami boleh bantu. Okey, boleh teruskan sesi 2. Kita teruskan je. Teruskan. Ada 3 sesi jadi coba. Berapa hari perniagaan dalam seminggu? Sorry, berapa hari? Saya Kan- tak kira hari-hari dah. Macam let's say saya dah tahu minggu depan tak ada order untuk hari jadi ke untuk apa, saya akan tengok dalam seminggu tu kalau tak ada apa saya akan buat open order. Macam open order saya buatlah sponge cake ke cheesecake lele ke, saya buatlah dalam okey bajet saya cukup 5 biji, 6 biji. Macam open order kita bajet lah, okey kita akan 3 hari saya akan buat macam tu. Macam hari ni saya ada kek hari jadi untuk biji punya. Macam tu lah saya. Macam setakat ni saya tak ada target dah. Kalau orang minta saya akan buat, Kalau dah saya tahu minggu depan dah tak ada order apa-apa, saya akan fikir saya akan buat open order. Janji minggu tu saya ada income masuk. Macam tu. Kiranya dia berdasarkan untuk open order atau bukan setiap hari? Kiranya jualan Ya, jualan bukan macam hari ni dah 2 hari lepas customer order dah. Okey, 21 hari bulan saya nak kek veggie marble. Okey, dia nak
nak krim apa dia bla bla bla. Okey, dia dah detail. Okey, saya dah ambil charge semua, saya akan ambil lah. Kalau minggu depan saya akan dah tahu dah. Kalau dah tak ada order apa-apa, saya akan buat open order. Okey, kek ini ada. Tak apa lah. Macam tu lah. Kalau banyak, kalau tak ada bunyi, tak ada lah. Beli bahan mentah, beli ikut hari ke? Dan Ataupun bahan mentah tu saya akan beli macam bundle lah. Saya akan beli banyak. Saya takkan beli sikit-sikit. Macam saya beli butter, saya akan beli lamsam 5 kilo, RM70. Saya akan beli macam tu. Macam kita beli satu-satu, dia akan rugikan balik dekat saya. Macam kita beli banyak-banyak, dia dapat lah dia punya apa, less dia dapat lah. Kak Nani ada guna pekerja ke? Tak ada. Saya lah pekerja, saya lah bos, saya lah kuli. All in one. All in one, yes. Untung pun tak boleh share. Bos dapat untung. Tak ada wage untuk pekerja lain, only. Kak Nani ada hantar ni tak? Dekat kedai ke apa ke? Oh, setakat ni tak ada. Untuk tahun depan saya akan mulakan. Tu untuk step tak ada untuk tahun kedai. depan. Dalam proses. Proses. Sebab anak saya ada 3 orang kat rumah. Saya nak buat banyak benda pun tak boleh sebab kelas online semua. Online semua kena buat. So untuk dah sekolah dah buka dah, mungkin saya pun boleh langkah seterusnya lah. Saya ada plan lah. Saya dah rancangan. Saya tak nak buat dalam satu masa banyak benda, lepas tu tak jadi, tak boleh buat. Saya tak nak macam tu. Biar customer minta, kita buat. Customer request, puas hati, okey. Macam tu. Saya tak nak kalau-kalau. Secara kasar, berapa kos yang terlibat? Kan Kak Nani buka ikut order kan? Okey. Berapa kos? Macam order cheese ni tu. Operasi. Kos operasi yang terlibat. Kalau Untuk satu satu kek, kek, dia satu kek tu bergantung kepada perisa kek tu. Macam strawberry dia lain, coklat dia lain, macam tu lah. Dia berlainan, dia takkan sama. Macam ada yang customer minta setengah kilo, sekilo. So dia akan berbeza. Contohnya, okey dia nak sponge cake, biasanya setengah kilo. Okey, proses dia macam ni. Okey. Dah semua dah saya dah kira okey RM25. Lepas tu kita akan charge lagi kita punya ni. So dapatlah dalam 35, 45 macam tu. Dia berbeza. yang Kak Nani buka open order tu kan, based on permintaan ke? Macam Kak Nani tu tak ada. Okey, saya akan buat macam ni. Okey, saya tengok macam barang coklat tu, macam kek coklat punya pada banyak barang dia punya ni tinggal lagi. Saya akan buat lah. Okey, minggu ni ada kek coklat. Okey, scan. Okey, RM15. Saya buat fresh cream je, atas je, bawah semua tak ada, kosong. Saya buat lah. Okey, saya nak habiskan barang untuk ni. Lepas tu saya ambil lah keuntungan tu, saya beli barang lain. Lepas tu minggu depan saya akan buat benda lain. Macam tu lah. Dia open order selalunya benda yang sama tapi ramai yang suka. Macam kek coklat. Lebih kurang 10 orang order. Macam tu lah. Kalau open order saya akan buat untuk 2 perisa ataupun 1 saja. Sebab memudahkan saya, senang kita nak buat. Berapa keuntungan yang Kak Nani dapat kalau buka secara kasar, buka ikut order tu? Macam open order tu selalu saya akan buka untuk kek tu, satu kek tu saya dapat RM3 je. Semua tolak habis saya dapat, sebab dia kek kecil je, saya tak buat kek besar tau, saya buat kek kecil. So at least saya dapat 10 kek pun saya rasa untung macam tu. Sebab saya tak keluar daripada Jitra tau, saya cuma jual pekan Jitra je, kat sini je, kat area sini je. Saya bajet lah, okey 10 cukup, okey. Seminggu dah saya dapat 10 biji, okey lah.
Kalau kek hari jadi lain pula. Oh, kalau kek hari jadi tu ikut permintaan Ikut permintaan customer. Macam hari ni contohnya customer minta dia nak warna biru, coklat dalam tu. Lepas tu tepi dia nak warna pink, perisa strawberry. Lepas tu nak ada atas tu nak buat nuts. Lepas tu nak fountain, dia akan charge lain lah. Yang tu kalau untung tu RM3 juga kan lain? Oh, yang tu lain. Yang tu tak boleh lah RM3. Yang tu kos nak buat kek pun dah sampai 30 dah. Papan pun sekarang, papan kek pun dah RM2. Bayangkan papan kek tu nak lapik kek pun dah RM2. Adik, RM3 tak mas, saya dah nangis dah. Macam yang open tu, saya buat macam cheesecake lele tu yang kecil tu, saya senam tu, saya buat lah yang macam tu. Yang letak dalam bekas tu Tu pun saya ikut dah perisa. Okay, saya tanya nak strawberry, saya buat strawberry. Pandan. Hampir pula. Kalau buat benda yang sama, orang yang sama tak nak beli dah. Dia cerita seorang lain, okay minggu ni lain pula perisa dia, minggu depan lain pula seorang lain. Janji saya ada masuk income. Saya tak nak duduk diam, saya nak buat something. Masih 3. Sekejap Kak Nani. Ya. Kalau macam sebelum ni kan Kak Nani kat rumah kan tak ada buat apa kan. Sekarang Kak Nani buat kek kat rumah kan. Tu macam dari segi kos elektrik tu ada meningkat. Kalau meningkat selalu berapa katara dia tu? Macam sebelum ni contoh sebelum Kak Nani buat kek kan, mungkin bil elektrik 200. Mungkin daripada buat kek selalu 300 jadinya. Adalah banyak sangat meningkat tu sebab saya punya oven pun saiz kecil tu sekali masuk boleh masuk 2 pan je. So dari segi elektrik tu ada meningkat tu adalah, tapi tak adalah banyak sangat. Kita boleh rotation lagi lah. So mungkin dari segi tu kami boleh ambil sebagai salah satu belanja. Boleh? Boleh kan? Boleh. Sebab kalau Kak Nani ada bangunan, dia mesti elektrik untuk kek je kan? Ya betul, macam saya pun saya buat sekejap lah. Dapat. Okey, teruskan. Anak kecil saya lari. Tak apa. Jadi yang tu pun kami boleh buat sebagai pembelanjaan lah. Ya. Okey, sekejap. Untuk sesi 3 saya nak tanya. Berapa RM tunai di bank atau tangan yang perniagaan Kak Nani ada? Dekat bank minta maaf lah. Tak adalah dekat bank kita nak simpan sebab saya nak rotation lah untuk nak beli barang, ni tu saya guna yang tu je kan. At least saya akan macam tiap minggu saya akan simpan lah macam tu. Okay, saya dah kira-kira ada 200 dalam tangan. So secara kasar 200 lah. Sebab saya tak ada buka lagi akaun lah simpan tu sebab saya proses pembelian barang kan, so saya memang tak ada buka akaun nak simpan, tak ada. So lagi satu, Kak Nani ada aset-aset lain ke, macam Kak Nani ada beli peti ais lain ke macam khas untuk letak kek dia? Letak kek setakat ni tak ada lah. Sebab pergi saja saya memang besar, saya guna yang 2 rak yang bawah tu, saya guna yang tu je untuk simpanan barang kek je. So setakat ni yang ni macam ada oven je lah. Oven. Lepas tu barang-barang macam pan dia. Yang mixer kan? Dia punya acuan dia. Tu semua mahal.
Kak Nani ada macam orang kata ni tak? Macam buat pinjaman daripada bank ke untuk Tak ada. Saya akan buat jualan, saya ambil keuntungan tu, saya akan beli barang. Saya tak nak hutang. So memang tak ada sebarang pinjaman sama ada daripada bank ke ataupun daripada kenalan rapat ke, tak ada? Tak ada. Saya masa sebelum ni saya beli oven semua-semua tu pun guna duit sendiri sahaja. Saya tak ada hutang. Apakah perasaan Puan Nani Kak Nani apabila kami kan nak membantu Kak Nani menyediakan piata kewangan? Rasa senang hati je ada orang nak tolong nak kira-kira. Taklah kira-kira pening. Saya nak guna peluang yang ada depan mata saya lah. Lagi satu soalan Okey. Apa pendapat Kak Nani tentang sikap pelajar masa kini? Sikap pelajar masa kini? Sekarang sempoi je, tak pergi sekolah pun tak apa. Duduk depan rumah je pakai earphone. Okey, cikgu saya cakap, dengar je lah. Macam dulu saya kena pergi kelas 5 jam pagi sampai petang. Rasa susah lah. Macam sekarang senang saja. Semuanya di hujung jari. Duduk di mana-mana pun kita boleh dapat ilmu. Saya rasa lagi mudah lah. Pelajar sekarang, bagi saya, pendapat saya, my personal opinion, sekarang lagi benda yang paling mudah dan ringkas, cepat boleh dapat lah. Dulu kena pergi kelas. Sekarang tak payah, duduk rumah boleh belajar dah. Cikgu pun tak tarik telinga dah. Tak payah tarik telinga. So macam dulu sikap pelajar lain macam mana? Sekarang macam pelajar sekarang macam mana bagi Kak Nani? Macam ada kelainan tak? Ada. Macam sikap kalau letak benda tu atas sikap tu, sikap boleh letak di bawah disiplin lah. Macam dulu 8.30 sharp kita kena ada dalam kelas. Macam sekarang Google Meet tak payah dah 8.30 buka kamera, tak buka pun tak apa, janji kita dah masuk link dah. Tu terpulang lah. Itu attitude masing-masing. Nak belajar, kita akan belajar. Tak nak belajar. Macam sikap belajar sekarang ni, saya rasa buat perbandingan dulu dengan sekarang, dulu lagi berdisiplin. Pandangan saya lah. Tapi bukanlah saya tak katakan pelajar sekarang tak berdisiplin, tapi ada kelonggaran lah masing-masing lah. Win-win situation lah. Ada dulu pun ada, sekarang pun ada. Macam tu lah. Tapi kamu semua bagus-bagus. Nampak dia macam tu je. Itulah soalan yang ada beberapa soalan yang tertinggal. Memang salah faham tau. Bukan sikap sekarang, belajar sekarang tak nak belajar. Tapi situasi sekarang macam tu. Tak boleh nak buat apa lah. Lebih mudah sekarang. Yes. Situasi semasa. Sekarang kita tak boleh salahkan siapa-siapa. Zaman sekarang semuanya di depan mata kita. Nak, kita akan belajar. Tak nak, sudah. Ada lagi 2 soalan. Boleh tak kami dapatkan alamat rumah? Alamat rumah. Okey, nanti lepas ni saya akan WhatsApp Okey. WhatsApp dalam grup kita. Dengan alamat email. Ada tak email? Email ada? Itu Nanti kami saya share dalam grup kita. Okay. Kami perlukan dokumen-dokumen tu lah kalau akak boleh bagi dekat dalam grup. So boleh. kami boleh teruskan proses untuk seterusnya. Okey, boleh. Setakat tu bagi saya itu je lah. Esok saya bawa macam ni receipt tu. Receipt tu tak berapa nak jelas tau saya beli. Nanti saya buat macam ni, saya tampal dalam satu A4 paper, saya boleh dalam pakai pen, saya register dulu, saya hantar dalam grup. Nanti senang siapa nak cari. Okey, boleh. Apa-apa puan boleh
je WhatsApp dalam grup tu. Okey, boleh. Kalau apa-apa soalan yang Puan Nak soalan ke? akak nak tanya ke apa ke, boleh je tanya dalam grup tu. Berkenaan dengan ledger tu mungkin kami boleh jawab nanti. Oh, okey. Saya pun baru belajar tentang ledger semua tu. Nanti saya tanyalah cara dia macam mana kan. Macam aset, macam sekarang saya dah buat pembelian tu, dia akan jatuh kepada aset kan. Sebab saya tak ada hutang dah, saya beli daripada duit keuntungan saya. Itu adalah aset saya, betul? Tu macam barang-barang perniagaan tu dia more to expenses, perbelanjaan. Dia ada dalam penyata untung dan rugi. Bukan, maksud saya aset tu barang yang saya guna macam pen, macam itu je. Inventory namanya. aset, betul. Inventory maksudnya. Oven ke? Equipment jadi kita taruh equipment tu. Aset equipment. Okey, nanti kalau saya tak tahu apa-apa, nanti saya letak dalam grup, saya tanya dalam grup. Nanti siapa-siapa yang ada masa boleh jawab. Okey, boleh. Saya hari ni sibuk, saya tadi tak ada nak balas WhatsApp. Itulah tadi macam ingat ke tak kami yang tahu. Sebab customer dah mula-mula kata dia yang datang pukul 8 suku macam tu. Lepas tu tiba-tiba dia dah sampai dah 7.40. Dia kata dia nak buat surprise dekat mak dia nak pergi makan pula, pergi mana entah. So dia cepat-cepat datang. So saya tengah kalun. Kalau buat penghantaran tu, berapa charge penghantaran ni? Dia charge dia RM1. Dia depends kepada jarak lah. Kalau jarak dekat saya takkan charge. Macam jarak jauh sikit saya akan charge RM1. Biasanya saya baru lagi saya tak ada charge macam mana. Saya akan ambil RM1 je. Yang paling jauh kat mana tu? Paling jauh saya hantar dekat Pokok Senah. Pokok Senah. RM1 juga? Sebab itu kawan-kawan. Oh. Faham. Daripada saya tu je lah. Ada apa-apa lagi tak nak tambah? Ada tanya soalan lagi tak? Yang lain? Tak ada kot. Tapi kalau apa-apa penambahan macam tiba-tiba kami ada soalan ke, boleh tanya dalam WhatsApp tak? Boleh je, tanya je. Boleh. Tak ada masalah, tanya je. Okay. Pertanyaan apa ya? So how's your 1 year experience doing this business? I'm very happy. Very happy. Because I am the boss. You're your own boss. Yes. Sebab saya boleh menentukan saya punya keuntungan saya punya proses, bila saya nak cuti, bila saya nak rehat, bila apa benda saya nak buat, schedule saya boleh tentukan. Untuk punya bisnes kita yang tentukan. Yes. Mula-mula saya pun percaya tak adik-adik kat sini. Kalau saya cerita sesuatu mesti adik-adik semua dengar. Apa dia? Apa tu? Saya walaupun saya dah kahwin, saya dah anak 2 orang, masa anak saya 2 orang saya tak tahu masak lagi. Jadi saya pergi dapur untuk semata-mata untuk makan saja. I go for kitchen for eat. Terus buka bakery dia. Yes, saya tak ni. Sampai sekarang kawan-kawan saya kata saya dah buka bakery di sini. Jadi dalam start zero gitu ya. Dalam setahun tu kehidupan saya ubah balik. Macam itulah. Kak Nani macam belajar daripada YouTube ke ataupun pergi kelas ke? Memang minat. Minat, jangan sebut minat. Makan saja. Macam sekarang memang minat lah. Sebelum ni saya minat makan, saya minat tengok orang buat, kita makan. So sekarang benda ni mula-mulanya daripada anak-anak saya lah. Dah masa mula COVID kan. Dia kata, mak hari ni masak apa? Mak buat kek macam ni. Dulu saya buat tengok YouTube, malam tengok YouTube, pagi tu saya akan buat sarapan pagi. Okay. Tengah hari saya tengok YouTube, petang tu saya akan buat kek.
So masa tu lah saya dalam proses dalam 4 bulan macam tu lah. Saya buat banyak kek. Hari-hari saya akan buat kek. Boleh jadi saya bagi dekat jiran-jiran, depan belakang semua-semua. Sedap lah, sedap lah. Nani buat lah, kami nak beli. Nani buat lah, kami nak beli. Ada orang nak ke? Dari saya gitu, okey. Ada orang nak, kita akan buat. Saya buat lah. In 5-6 months belajar mulai stabil sekarang ya. In 6 months ni masa kue mulai stabil. Kan dulu kan belajar banyak dulu ya. Terlibat. Kak Nani itu kemit. Nani. Okey, saya tengok YouTube tu saya buat, lepas tu saya pun belajar lah cara yang betul-betul kita nak konsisten. Okey, kita nak bagi macam mana, kita nak guna tepung apa, kita nak guna pen macam mana, almond dia macam mana, suhu dia macam mana. Macam tu saya belajar. Dah dapat belajar tu, saya kekalkan customer saya. Okey, saya pun berani buat open order. Kalau kita nak buat open order, mesti kita kena berani. Okey, hari ni saya boleh siapkan 5 biji kek dengan perisan ini ni. Okey, orang ni nak macam ni, orang ni nak macam ni, saya boleh siapkan dalam jangka masa yang berapa jam. Itu risiko dia kalau kita buat open order. Sebab kita kadang-kadang kita tengok hari ni kita cukup lah 4 kek dan 8 biji. Peralatan kena ada dah. Macam tu lah. Ada lagi yang Ada apa lagi? kawan-kawan? Tak ada. Macam kadang-kadang kita buat open order kan, dia ada risiko dia. Macam customer dah order, dia pun tak bayar lagi. Kita sampai rumah, barang baru akan bayar. So kita boleh tengok, hari ni saya tak ada nak balik lah, saya tak nak kek, macam saya tak nak lah. Itu bahaya juga tahap macam tu. So dari open order dah salah satu cabaran lah. So kita kena fikir plan B pula. Kalau orang tu tak nak, kita nak jual ke siapa? Tanyalah ke siapa-siapa nak tak? So kita tak boleh letak, masa tu kita tak boleh letak harga yang tu. Kita kena kurangkan lagi. So at least saya kena dapatkan balik Modal. bayaran kos saya tu. Saya terpaksa lah saya letak harga yang murah lagi. Janji saya dapat balik kos yang saya keluarkan tadi. Macam tu lah. Cabaran dengan risiko yang ada ke situ. Ada apa-apa lagi? Soalan? Tak ada. Betul. Ada lagi? Tak ada lah. Tak ada. Okey, setakat ni je lah sesi kita hari ni. Terima kasih banyak-banyak Kak Nani sebab sudi luangkan masa dengan kami. Terima kasih. Okey. Terima kasih Kak Nani. Terima kasih. Ada tak siapa-siapa yang tangkap gambar? Tangkap gambar kita share dalam group. Nanti saya nak hantar dekat Prof tau. Oh, okay. Boleh? Boleh tak siapa-siapa screenshot sebab ni? Takut jadi apa-apa pula. Okey. Semua senyum tak? Saya tangkap gambar. Cheese. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Sekejap saya nak tengok balik ada tak? Hantar dalam grup tau. Okey, dah. Ada dah. Okey. Hantar dalam group. Selagi saya nak hantar report kepada Prof. Okey. Okay.